Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara jelas tak? Jelas. Suara saya gema tak? Alhamdulillah. Apa dia? Suara saya ada bergema ke? Sana okey tak? Okey, lancar. Clear. Clear. Okey. So, pada semua selamat pagi dan selamat berhujung minggu bersama kami di segmen Sembang Buku. Dan kali ini kita bawakan salah seorang penulis buku Clear, Ana Rohani. Jadi insya-Allah kita akan bersembanglah tentang buku Clear dan apa yang beliau tulis dalam buku ni. Jadi sebelum tu mesti ramai yang nak mengenali lah penulis. Sebab ni rasa first time ni Ana dengan kita ni live. Betul tak? Betul. Rasa debar pun ada juga ni. Tu dia. Puan Nadine Muhammad Arif. Assalamualaikum Ana dan host. Waalaikumsalam. Ramai tu hai Ana. Jadi terima kasih pada yang mengikuti. Jadi untuk orang cakap pendahuluan lah, kita nak mengenali lah macam mana Ana Rohani boleh jadi seorang penulis dan apa kerjaya sebenar selain daripada menulis. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum kepada Tuan Amir, juga kepada rakan-rakan yang sedang menonton. Alhamdulillah, tadi banyak benda nak cakap tapi tiba-tiba macam speechless tau. Sebenarnya rasa sangat, Alhamdulillah, rasa syukur sangat sebab diberikan peluang lah oleh pihak Galeri Ilmu, pihak Tuan Amir juga sudi memberikan peluang kepada saya dan rakan-rakan lain untuk berkongsi, walaupun orang kata buku antologi, macam tu kan, antologi ni orang boleh kata dalam buku tu kita tak tahu siapa antara penulis dalam tu kalau kita tak bercerita, macam tu. Jadi alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur dan rasa gembira diberikan peluang ni, insya-Allah. Sebenarnya rasa Tuan Amir rasa nak tergelak baca ni kat Nadira ni komen dekat situ kan. Memang debar. Okey. Jadi saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenali saya dengan Ana Rohani. Boleh panggil Ana, boleh panggil Hani, mana-mana. Dan kerjaya sebenar adalah seorang jururawat. Saya bekerja sebagai seorang jururawat dan InsyaAllah. Tapi sekarang ni saya fokus kepada saya punya ni lah. Sekarang ni saya jaga bahagian non-communicable disease, penyakit tidak berjangkit, di mana orang-orang yang mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi tu kan. Tahun lepas memang terlibat secara langsung dengan ni lah COVID ni kan. COVID, penyakit berjangkit. Dalam konteks kesihatan ni banyak benda lah kita nak fokuskan kan. Penyakit tidak berjangkit, penyakit berjangkit dan sebagainya lah. Jadi sekarang saya bertugas sebagai diabetes educator, sebagai seorang jururawat bahagian penyakit tidak berjangkit, iaitu kencing manis, darah tinggi. Okey. Jadi alhamdulillah saya juga merupakan salah seorang perantis dalam Akademi Bondono. Apa dia Akademi Bondono tu? Akademi Bondono diasaskan oleh Bondono sendiri, iaitu siapa tak kenal guru penulisan saya. Bondono seorang penulis yang sangat terkenal dengan julukan buku-buku karya beliau dalam bidang orang kata genre motivasi kan. Jadi banyaklah yang saya belajar di bawah bimbingan Bondono, alhamdulillah. Dan disebabkan orang kata terlibat dalam akademi juga, hadirlah buku-buku antologi di bawah bimbingan beliau. Antaranya adalah Blur, Clear dan seadanya ku terimalah. Itu siri bercakap dengan cermin. Jadi pada hari ini kita nak fokuskan Clear. Okay, insyaAllah. Banyak cakap je. Okay, Tuan Amir sihat? Alhamdulillah. Jadi Ana, daripada seorang jururawat kepada penulis, jelas lagi tu macam mana orang cakap sibuk kan jururawat. Tapi Ana untuk menulis ni memang cita-cita dari kecil nak jadi penulis ke, nak jadi jururawat ke? Siapa yang orang cakap big why lah Ana terlibat dalam penulisan ni? Mesti dia ada satu momen dalam hidup yang buat Ana rasa aku kena jadi penulis. Jadi kalau boleh kongsikan momen tu macam mana seorang jururawat yang kita tahu sangat sibuk dan memilih untuk menulis buku. Bismillah. Okey, insyaAllah.
Sebenarnya kalau tanya memang nak jadi penulis ke, memang nak jadi jururawat ke, saya tak pernah terfikir nak jadi penulis, tak pernah terfikir nak jadi jururawat juga. Tapi masa kecil-kecil yang saya tahu, saya suka, saya antara budak-budak masa daripada kecil, mungkin orang kata apa, bukan pendiam tau, tapi lebih suka macam pada umur saya pada ketika tu, macam orang yang seusia dengan saya, mereka suka main di luar sama-sama dengan kawan-kawan, tapi saya macam saya rasa macam tak main lah, main dengan budak-budak, macam saya rasa kurang matang tau diorang punya, padahal ikut umur lah, bukanlah nak cakap saya, adalah orang cakap saya ni matang sebelum usia macam tu kan. Jadi saya lebih suka luangkan masa saya dengan buku-buku. Jadi masa tu dekat Sabah lah. Okay, sebelum tu asal saya Sabah tau. Saya berasal dari Sabah, tapi berhijrah ke bumi Semenanjung ni dan sampai sekarang menetap di sinilah, insyaAllah. Dan itulah kata background tu kan, kita berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi masa tu saya budak-budak kecil-kecil memang suka dengan buku-buku. Bukanlah orang kata suka baca buku teks. Kalau tak mungkin jadi orang kata apa, jadi benda lain kot sekarang ni. Tak, orang kata kita ada kecenderungan kita, fokus kita pada ketika itulah. Jadi sesuai dengan usia, masa tu saya lebih suka baca-baca buku cerita macam tu kan. Suka pergi library untuk cari buku-buku yang saya suka baca lah. Buku belajar tak suka baca. Suka baca buku cerita, macam tu pada ketika tu lah. Lepas tu bila orang kata semakin meningkat dewasa, kecenderungan tu lebih kepada orang kata berkembang. Suka subjek-subjek bahasa macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, suka baca buku lah. Jadi lepas tu bila kita suka baca buku, kita suka subjek bahasa, cikgu-cikgu macam bagi perhatian kepada kita lebih tau. Disuruh kita masuk pertandingan tu lah, pertandingan ni lah. Tapi saya punya kelemahan dulu, saya ni jenis yang saya tak boleh diberikan tekanan atau benda-benda yang spontan. Saya macam jadi nervous, jadi saya tak dapat nak keluarkan saya punya idea tu dalam pertandingan tau. Jadi end up tak menang pun, sedih je. Jadi kita macam tu lah. Jadi saya lagi selesa buat benda-benda yang di belakang tabir, orang kata kan, senyap-senyap buat, tulis siap-siap, saja-saja tulis-tulis macam tu. Jadi bila sampai satu masa masuk ke sekolah menengah, adalah guru ni dia macam, sebab orang kata apa, guru ni mainkan peranan kan, dia lihat anak murid dia punya kecenderungan, dia macam support saya tau. Saya baru sekolah menengah masa tu, tapi dia dah galakkan saya baca buku yang tebal-tebal, novel pula tu. Dia memang sampai dia kata apa, kalau kamu tolong saya sekian-sekian, adalah diminta kita macam tolong dekat library, and then tolong kumpulkan keratan-keratan akhbar yang bermanfaat untuk kita jadikan rujukan kan pada ketika itu. Jadi saya pun memang nak orang kata apa, nak tolong cikgu tu semata-mata nak dapat buku baru, novel cikgu hadiahkan ni. Sebab dulu kita mana ada duit kan, mungkin mak ayah bagi kita, ibu bapa bagi kita duit belanja sekolah, tapi tidak cukup untuk kita beli buku yang harganya pada ketika itu berapa. Jadi cikgu nak bagi hadiah ni, jadi kita rajin-rajinkan dirilah macam tu. Jadi bila sampai pergi pula belajar pula di orang kata di alam universiti masa tu, ambil diploma kejururawatan, saya masih orang kata senyap-senyap menulis. Masa tu tak secara orang kata apa, tidak berkongsi di media sosial lagi lah, sebab saya rasa macam kenapa nak kongsi, macam rasa rendah diri kot lah, malu macam-macam lah. Jadi saya suka tutup, simpan je yang saya tulis-tulis tu. Sampailah ada kawan rapat kita yang kenal kita macam mana. Lepas tu dia macam nampak kita punya dia kata macam bukanlah bakat, orang kata mungkin lebih kepada kelebihan kat situ lah. Dia kata tak apa, saya doakan awak jadi penulis satu hari nanti. Saya pun macam berangan je lah, okey insyaAllah nanti saya nak tulis novel lah. Masa tu kan zaman kita remaja masa tu kan, jadi kononnya nak tulis novel sekian-sekian lah, banyak macam-macam lah kan. Kita lagi-lagi bila ada kawan yang memberikan sokongan, yang katanya tertunggu-tunggu karya kita, itu yang membuatkan saya sangat teruja lah pada ketika itu. Tapi tidak, orang kata tiada jalan lagi. Saya rasa yalah, bolehlah angan-angan mak jenin je ni, tak ada pun orang kata, tak ada lorong yang boleh kita masuk untuk ni, tak ada panduan macam tu. Panjang ni Tuan Amir. Kalau rasa banyak sangat saya cakap, kena cantas tau. Okey, lepas tu bila saya dah bekerja,
Saya dah bekerja and then masa tu saya berkenalan, saya dah mula menulis, saya mula orang kata aktif di media sosial lah, tapi tidaklah secara orang kata buat perkongsian tu, kita macam baca. Lepas tu tiba-tiba rasa macam saya ada follow lah penulis-penulis yang saya tahu di mana zaman saya sekolah menengah tu kan, mana yang saya pernah baca buku-bukunya, saya pergi search, cari, saya nak follow. Masa tu muka tak malu lah kan, bagi tahu lah saya minat buku tuan sekian-sekian. Padahal masa tu rasa macam tak ada ni pun. Sampai satu masa tu saya kenal seorang kawan ni dan dia memperkenalkan saya kepada Bonda Noor lah. Dia kata, Ana bagus ni, suka menuliskan. Dia bagi semangat lah, kita nak menulis apa yang kita suka, tulis-tulis je. Tak payah hirau apa orang nak cakap dan sebagainya lah. Jadi saya masa tu bila ada kawan yang menyokong dan saya rasa macam lagi bersemangat. Kita rasa lagi bersemangat tau. Jadi saya pun keep writing lah. Bila setiap kali kita tulis, ada kawan-kawan yang memberikan sokongan, ada kawan-kawan yang kata penulisan ini sangat terkesan di jiwanya, macam-macam lah dia orang berikan, so kita rasa macam lagi happy. Jadi masa tu kawan ni cadangkan saya untuk join Bonda Noor. Orang kata masa tu Bonda buat bengkel penulisan untuk buku Blur rasanya masa tu. Jadi saya pun Tahun bila kalau ingat? Tahun bila 2016 ke 17? 16 kot. Macam tu lah. Jadi sebab buku Clear terbit 2018. Maknanya sebelum Clear Blur, betul tak? Jadi saya agak-agak lah mungkin dalam 2016 ke 2017 macam tu. Jadi saya pun join, ambil kesempatan untuk bertemu dengan Bonda Noor. Masa tu saya tak ada buku, saya tak ada baca lagi buku-buku Bonda Noor masa tu. Saya pun tak tahu Bonda Noor macam mana kan. So kawan ni dia just suruh pergi. Jadi saya pun okeylah, pergilah belajar, keluarkan sedikit duit, pergi belajar menulis, orang kata tengok. Jadi sebelum saya pergi bengkel penulisan Bonda Noor, saya ada pergi 1 ke 2 bengkel lagi, tapi masa tu saya rasa macam tak ada link. Kita pergi bengkel tersebut tapi rasa macam tak masuk dengan jiwa kan. Saya rasa lagi demotivated masa tu. Alah, sedihnya macam tak ada harapan je saya nak menulis ni sebab tak tahu apa, tapi orang kata apa, saya rasa demotivated lah masa tu. Tapi bila orang kata Bonda Noor, sebelum tu saya baca juga perkongsian dekat Facebook, apa yang Bonda kongsi, saya rasa macam sangat dekat dengan hati kita tau. Sebab tu yang saya ambil nasihat kawan saya, cadangan dia, join bengkel penulisan Bonda Noor. Jadi saya pun pergilah bengkel penulisan Bonda Noor pada ketika itu. Terhasillah buku Blur pada ketika itu kan, Blur, seterusnya sampailah sekarang. Panjang. So okay, insyaAllah. Kalau ikutkan stok pun tak banyak, so kita tak buat pasal Blur. Kita ada lagi, orang cakap buku Clear ni masih ada lagi, insyaAllah dia punya stok. Senang untuk refresh balik buku Clear ni. Sebab ramai lagi yang tak tahu kewujudan buku Clear ni. Jadi untuk buku Clear ni, kalau ikutkan dia punya kewujudan dia lah, macam mana boleh terhasilnya buku Clear. Sebab tadi Ana dah sentuh sikit pasal buku Blur, daripada bengkel Bonda Noor terhasil buku Blur. So Clear ni adakah daripada bengkel juga ke macam mana boleh terhasil buku Clear? Sebab secara orang yang mendengar, mula Blur, lepas tu Clear. Okay, so untuk Clear ni macam mana dia punya, orang cakap, siapa yang mencetuskan buat buku Clear? Boleh cerita, bismillah. Okay, insyaAllah. Seingat saya pun tak berapa ingat sangat, tapi selepas bengkel penulisan Blur ni, Bonda ada buat satu lagi bengkel penulisan di Terengganu. Masa tu saya nak pergi juga, nampak tak? Bila kita dah suka tu kan, kita memang nak pergi walaupun jauh. Tapi saya tak dapat pergi sebab saya tak dapat cuti. Masa tu Bonda keluarkan buku antologi yang kedua, iaitu Pelan-Pelan Kayuh. Tapi saya tak terlibat lah sebab saya tak pergi. Jadi pernah masa tu dekat Pesta Buku Antarabangsa rasanya, saya tak tahu, mungkin orang kata gurauan ke, asyik bila nak clear, macam tu lah. Jadi mungkin itu yang mencetuskan ilham. Kita dah blur, sekarang kita nak clearkan pula. Jadi Bonda pun
apa orang kata mengetengahkan dia punya idea, dia punya mungkin ilham daripada kawan-kawan yang mencadangkan pada ketika itulah kan, kita gurau-gurau je bila nak clear macam tu. Jadi bonda pun memberi peluang kepada penulis-penulis clear dan pelan-pelan kayu pada ketika itu untuk hantar proposal kalau tak silap saya. Kita orang kena hantar proposal macam apa yang kita nak kongsi, adakah menepati tema ataupun tidak dalam untuk buku clear ni. Jadi ada yang terpilih, ada yang tidak, macam itulah. Masa tu kita buat memang tulis sebab ramai kan buku penulis buku clear dengan pelan-pelan kayu pada ketika itu. Jadi bonda pun cakap macam tu. Kalau siapa yang berminat boleh hantar proposal mana yang saya baca yang saya rasa kena dengan tajuk clear, tema clear ni, kita terima macam tu. Dan alhamdulillah kisah saya pun antara yang antara yang berjaya masuklah dalam antologi clear pada ketika itu. So Ana kongsikan cerita apa Ana dalam clear? Okey, buku dalam clear apa yang saya kongsikan. Okey, pada tahun 2016 macam nak berkongsi macam nak bercerita pula. Okey, pada tahun, kalau tak silap saya pada tahun 2016 macam tu ke 2015, saya tak ingat sangat. Pada ketika itu saya punya parents, pakcik dengan makcik saya tinggal dengan keluarga angkat. Pakcik dengan makcik saya iaitu adik kepada arwah mak saya, mereka mempelawa saya untuk ikut untuk menunaikan umrah. Okey, jadi saya ni macam mula-mula biasalah, kita kan masa tu umur baru 20-an, muda lagi. Jadi kita macam tak terfikir pun nak pergi kan. Rasa macam saya ada mindset rasa tak layak lagi nak pergi, rasa macam tak cukup lagi nak kumpul duit lagi kan. Tapi masa tu entah mengapa orang kata rasa terbuka hati tu untuk pergi. Jadi pada ketika itu ada sebuah syarikat agensi lah yang menguruskan ni, dia pujuk, dia kata boleh. Masa tu dah arrange lah kita pergi taklimat untuk umrah dan sebagainya, khusus umrah tu kan. Dah pergi. Tapi saya rasa macam sebab saya pernah terbaca dan pernah ada kawan juga, kalau nak pergi tu susah tau nak pergi sebab kita kena, kalau boleh dia nak mahram sebab pakcik yang menjaga saya itu adalah adik daripada arwah mak. Memang mahram juga tapi dia nak mahram yang boleh jadi wali kita. Macam tu, maknanya sebelah ayah. Okey, ayah kandung saya dia seorang mualaf. Jadi dan saya memang lepas arwah mak saya meninggal, saya memang dibesarkan oleh keluarga angkat, merangkap saya punya pakcik dan makcik sendiri, iaitu adik kepada arwah mak saya lah. Memang saya membesar dengan mereka dan orang kata hubungan dengan ayah itu tidak berapa rapat lah. Orang kata bukan tidak berapa rapat sebab kita daripada kecil sampai ke besar kan. Jadi rasa sangat orang kata tak rapat lah kat situ. Jadi macam saya masa tu tak nak menaruh harapan sangat, tapi saya dah cakap dengan pihak agensi tersebut yang saya kata, betul ke saya boleh pergi tunaikan umrah kan saya sekian-sekian. Dia kata boleh. Jangan risau, awak boleh punya. Saya dah banyak dah kes macam awak. Dia macam bagi kita harapan lah. So saya masa tu memang okay tak apa. Saya baru mula kerja masa tu dan saya adalah sedikit simpanan. Lepas tu saya fikir antara matlamat saya adalah nak pergi menunaikan umrah, tak apalah berkorban kewangan sikit kan, masa sedikit. Jadi saya pun macam okey tak apa, pergi dengan pakcik dengan makcik saya sebab pihak agensi pun nak yakinkan kita boleh pergi. Okey, jadi dah settle dah semua, tiket segala apa kata, tinggal visa, apa yang perlu diluluskan tu visa kan. Jadi tiba-tiba orang kata dekat-dekat nak pergi tu dia bagi tahu ada masalah sedikit dengan awak punya visa. Pihak Arab Saudi tak nak luluskan sebab perlu dokumen sekian-sekian. Saya masa tu macam cuak lah saya kan, macam alamak dah bayar dah ni kan, dia betul diorang ni. Hari tu kemarin lagi kan kata semua lancar, semua okey, jangan risau, boleh-boleh. Macam tu lah. Jadi saya macam okey, saya tanya dengan dia, saya ni, saya jelaskan pada dia, saya ni bekerja sebagai sekian-sekian. Saya susah nak ambil cuti tau. Okey, kalau ada apa-apa dokumen yang penting yang perlu saya sediakan, boleh senaraikan, saya cuba usahakan. Okey, dan dia pun berikanlah sekian-sekian. Saya pun ambil cuti, pergi, masa tu pergi ke Putrajaya, pergi turun naik pejabat pendaftaran lah, mahkamah, magistrate, benda semua masa tu kan. Banyak isu dia sangat complicated sebab kita semata-mata untuk orang kata nak melengkapkan dokumen tu. Jadi pada masa tu, okay, settle bahagian tu. Jadi saya macam, okay, alhamdulillah lega sikit lah. Okay, saya lega sikit.
Tak lama kemudian dia bagi tahu lagi, tak lulus lagi. Saya macam dah masa tu, dah apa pula masalah ni? Dia kata dia tak nak pula, dia nak persetujuan, ada hitam putih, ayah kandung kena pergi mahkamah, kena bagi surat persetujuan yang mengatakan banyak dia punya prosedur. Jadi saya macam mana saya nak cari ayah saya ni dekat pedalaman Sabah sana tu kan. Dah lah, saya tak pernah orang kata masa tu kita baru nak keep in touch balik tu memang perlu masa dan macam-macam isu kita kena lalu kan. Dan saya macam rasa masa tu saya dah fed up. Saya rasa macam apa ni kan, diorang ni main-main pula macam ni macam tu. Jadi saya masa tu orang kata apa, saya memang tak dapat nak sabar dah. Saya memang bebel lah. Saya bebel. Saya kata dengan orang tu, kan saya dah kata, awal-awal saya kata saya dah rasa ragu-ragu. Awak yang meyakinkan saya. Bila saya dah bayar sekian-sekian, macam ni pula. Dan pada ketika itu juga disebabkan saya urusan orang lain macam tertangguh tau, tertunda. Jadi saya tak nak lah sebab saya, orang lain tak dapat nak pergi umrah pada ketika itu. Jadi saya macam rasa sangat marah. Dan dalam masa yang sama saya rasa macam kalaulah saya dapat pergi umrah pun, tapi saya rasa macam tak sedap dah. Sebab saya ni dah, orang kata apa, saya dah bebel banyak sangat dah. Saya rasa macam bersalah dengan diri saya pula. Kau ni tak sabar, Allah nak uji. Lepas tu saya macam merajuk lah juga dengan Allah. Aku ni nak buat baik pun susah. Macam tu. Subhanallah. Jadi itulah yang saya kongsikan dalam buku Clear. Nanti kalau cerita sampai habis, nanti orang tak ada baca dah. Betul. So pada yang mendengar tu, kita dah nak climax dah cerita tu. Tapi dapat dia punya penamat, kena baca buku Clear lah. So selain kisah lah, kalau yang anda ingat dalam Clear ni, apa lagi kisah-kisah yang menarik dikongsikan penulis lain dalam buku Clear? Kalau ingat lagi tak? Ingat, bukanlah ingat. Ada yang ingat tapi sebab masa macam kebanyakan yang penulis dalam buku Clear ni sekarang dah jadi perantis akademi tau. Dulu-dulu kita tak kenal rapat sangat, tak tahu pun, kenal lama je, mungkin jumpa sekali dua. Tapi bila masuk akademi, alhamdulillah kita dah makin kenal. Inilah contohnya, inilah Jaja Isa. Jadi bila kita dah kenal, dah dekat, so pergi baca balik cerita dia, baru okey, baru feel lebih tau. Dia kan Tuan Amir, bila kita dah kenal orang tu, lepas tu kita baca balik cerita dia, kita akan lagi rasa terkesan sebab kita kenal orang tu. Jadi itu yang berlaku bila saya memang saya dah baca habis buku Clear sebelum ni. Buku Clear diterbitkan 2018, betul? Jadi memang ada yang lupa, ada yang ingat-ingat lupa, ini cerita siapa ya, kisah siapa ya. Jadi semalam sebelum kita sembang ni saya pergi baca balik. Setakat yang alhamdulillah sampai jugalah setengah. Ada yang dah baca habis tapi macam ingat-ingat lupa jalan cerita dia. Jadi antaranya yang saya sangat-sangat rasa terkesan dengan ceritanya adalah kisah yang dinukilkan oleh Puan Azian Muhammad Isa, Kak Yan, berkaitan dengan seorang, ini berlaku kepada orang kata ibrah dan pengajaran yang didapat daripada kisah anak buahnya yang seorang anak special rasanya, anak special, anak istimewa, di mana anak tersebut sebenarnya lahir normal tetapi disebabkan peristiwa lemas dan orang kata lemas, terpaksa warded lama dekat hospital, end up jadi orang kata disebabkan kemalangan tersebut mengakibatkan dia jadi seorang anak yang istimewa lah. Tembusarannya tidak seperti kanak-kanak normal, dan ujian itu memang Kak Yan cerita dia tengok semangat adik ipar, adik dia sendiri kan. Jadi itulah yang saya rasa Masya Allah, orang kata cerita tu buat saya terkesan. Dan antaranya lagi adalah kisah Puan Rohamia, Kak Roha. Kak Roha menulis, Kak Roha dia cerita pengalaman dia ketika zaman sekolah menengah. Okay, Kak Roha dulu dia seorang pelajar yang sangat cemerlang. Okay, Kak Roha penulis kesayangan Galeri Ilmu juga, memang sangat bagus nukilan-nukilan buku-buku Kak Roha kan. Jadi Kak Roha cerita dalam buku Clear ni, Kak Roha ni seorang pelajar yang sangat cemerlang. Pada SPM, masa SPM tu dia dapat result yang sangat cemerlang. Tapi Allah uji, dia hantar permohonan ke universiti tapi tiada, orang kata tiada sambutan.
tiada jawapan. Jadi Kak Rohan ni pun sedih sampai diejek oleh kawan-kawannya pada ketika itu. Nama je pelajar cemerlang tapi masih nak pergi sambung form 6 kan, pakai sekolah, baju sekolah macam tu. Tak pergi universiti pun. So Kak Rohan masa tu dia kata dia sedih sangat dan atas nasihat seorang ustaz, Kak Rohan dia bagus dalam pendidikan agama dan bahasa Arab. Dia pun apply untuk masuk sekolah agama berasrama rasanya untuk dekat Terengganu, tak silap, tak ingat. Jadi Kak Rohan apply, benda yang sama juga, budak-budak cakap kesiannya nak sambung form 6 pula masuk ni. Jadi ejekan lah. Jadi Kak Rohan sangat sedih pada ketika itu. Jadi dia gunakan kesedihan itu untuk memujuk diri dia. Tapi end up tengoklah siapa beliau yang sekarang kan. Itu yang kata orang kata apa? Kadang-kadang kata-kata ejekan, perlian orang ni itu jadi ubat. Dia orang kata umpama ubat yang pahit, tapi perlahan-lahan secara tidak langsung sebenarnya menyembuhkan hati kita. Menyembuhkan kita lah, memberikan kita semangat untuk membuktikan kita tidak seperti yang mereka perkatakan macam tu. Jadi itulah Kak Yan, Kak Roha, Jaja Isem, siapa lagi? Banyaklah penulis-penulis dalam buku Clear ini, dan semua cerita yang dikongsikan ni memang daripada orang kata pengalaman mereka sendiri, sama ada tuan punya badan yang alami sendiri ataupun dia melihat kehidupan orang lain. Antara yang saya ingat juga yang menulis kisah berkaitan orang terdekat adalah Kak Aisyah. Kak Aisyah penulis buku Acik Bawang, positif kan? Ya, betul. Kak Aisyah dia menulis berkaitan, kalau tak silap saya ini anak buah dia ke ataupun adik ke, saya tak pasti, tak ingat. Tapi orang kata apa, dia menceritakan tentang cabaran orang yang diceritakan itu ketika berhijrah untuk melanjutkan ilmu di Jerman kalau tak silap, dekat Jerman kan. Jadi dia orang kata menceritakan tentang kesusahan lah. Kita ni nak belajar dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pun susah. Ini kan pula nak melanjutkan pelajaran dalam bahasa asing kan. Itu orang kata banyak sebenarnya cerita dalam buku Clear ni yang dari pelbagai perspektif dan latar belakang. Ada yang cerita pada zaman ketika zaman sekolah, ada yang cerita pada zaman bekerja dan inilah sebagainya. Ada banyak, insya-Allah. Ya, kalau kita baca dia punya blurb belakang tu, kisah-kisah pelangi selepas hujan. Inilah yang cuba diketengahkan menerusi antologi Clear. Tentang kebahagiaan hanya mampu dirasai oleh orang yang teruji. Tu dia. Tu kisah-kisah. Betul. Pelangi selepas hujan. Kita baca komen sikit, Ana. Ni Azura ada komen. Okay. Hai Encik Amir, hai Ana. Lepas tu ada hai Zura. Ni Tuan Aminur Rashid Aziz. Mohon share tip menulis. Saya berminat nak menulis. Kalau boleh Ana, dia nak minta Ana kongsikan sikit tip menulis. Sebab Subhanallah Tuan Amir. Pada yang mungkin baru sertai kami, Ana ni dia seorang jururawat. Dia memang kita tahu geng-geng frontliner ni sibuk. Tapi Ana ada masa nak menulis. So, kita nak tip menulis yang Ana boleh kongsikanlah yang Ana buat yang mungkin sesuai dengan pembaca di luar sana. Bismillah. Wah, segan ditanya soalan. Yang bertanya pun bukan calang-calang orang. Sahaja je tanya tu. Dia ada tips dia sendiri. dia lagi orang kata apa? Lagi terror. ABN juga kan? InsyaAllah macam Tuan Abi tu ABN juga tu. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton dan yang komen. Terima kasih banyak atas sokongan. Dan berkaitan soalan tadi, tips menulis. Saya rasa kalau tips menulis ni memang setiap orang lain-lain cabaran lah kan. Tapi untuk saya, yang seorang yang bekerja, saya rasa macam saya cakap tadi lah. Awal-awal dulu saya rasa membaca ini satu keperluan yang saya rasa macam saya lagi seronok baca banding pergi main-main kejar-kejar macam tu lah dengan kawan-kawan. Jadi menulis pun sama. Kita bekerja tapi dalam masa yang sama kita jadikan menulis tu satu kepentingan, satu keperluan juga. Dia macam dah mindset tau. Okay, setiap hari kena tulis. Macam ada je masa
terluang pada ketika itu, contoh kita tengah rehat dan idea tu datang. Dan idea tu datang mungkin dalam 2, 3, 4 post kita boleh orang kata apa, boleh buat. Jadi saya macam masa yang terluang tu kita tak terus tulis dan terus post. Kita simpan tau draft. Simpan. Jadi kita dah ada stok. So orang akan tengok, orang akan memandang kita ni konsisten. Setiap hari ada sharing dekat Facebook. Padahal dia tak tahu kita ni kita dah tulis siap-siap dah. Pada waktu kita free tadi kita dah tulis siap-siap, mungkin 10 terus. Ada masa macam ujian untuk penulis juga kan, thought blog ni kan, orang kata apa, writing blog ni kan, dia macam nak tulis tapi tak tahu nak tulis apa. Jadi antara tips nak menulis, nak ada idea menulis adalah, 1, kena tulis, 2, kena membaca. Kalau tak membaca tak jadi. Dia memang, saya pernah masa tu saya rasa tak ada masa nak membaca sebab sibuk. Kita punya jadual masa tu agak padat. Jadi tak ada masa nak membaca. Lagi-lagi saya ni kalau saya nak membaca, saya perlukan satu suasana yang saya selesa, yang saya boleh duduk-duduk saja, baring-baring ke apa kan, kita nak membaca. Jadi tak bolehlah nak membaca dalam keadaan sibuk-sibuk macam tu. Boleh tapi kita kena pilih buku apa. Macam tu. Jadi tu saya kata, nak tips menulis lancar, konsisten dan sentiasa ada idea, kita kena membaca ataupun tak membaca pun kita dengar audio ataupun video kat YouTube. Ada banyak perkongsian yang bagus yang kita dengar je, oh bagus tadi untuk aku kongsi, ambillah sikit-sikit dia punya isi tu kan, kita sampaikan dengan cara kita, dan macam-macam lagi. Dan tulis apa yang kita suka tulis. Macam saya suka tulis kata-kata motivasi sebab saya rasa kata-kata motivasi ni, bila saya tulis, masa tu saya tengah down tau Tuan Amir, saya tengah down. Jadi bila kita rasa sedih ke, kita rasa penat sangat, rasa menyampah dengan orang, kita menulis ni untuk menasihati diri kita. Betul. Jadi satu bahaya bila kita macam seolah-olah menulis ni, kita akan menarik ni tahu, orang ni tengah mengata aku ke? Padahal kita sebenarnya untuk diri kita. Dan alhamdulillah lah jika ada kata-kata motivasi ataupun tulisan tu jadi rujukan, jadi panduan, jadi sesuatu yang bermanfaat juga untuk orang lain renungkan kan. Jadi itu yang saya kata, tulis sesuatu yang kita seronok. Kita tulis, kita dapat manfaat, kita suka, kita rasa benda tu boleh memotivasikan kita, dan bila ada orang lain baca juga, orang tu pun dapat macam sesuatu untuk direnungkan, dia pun termotivasi sama, dan alhamdulillah lah kan. Begitu. Nanti lepas tip menulis ni skill yang baik lah. Contoh macam ABN ni sendiri, skill yang sangat motivate satu sama lain. Bila masing-masing menulis, kita berada dalam kelompok yang betul, insyaAllah kita akan rasa lagi. Betul. Jadi untuk buku clear ni, untuk clear Ana, dengan suasana pandemik ni, kenapa penonton di luar sana perlu dapatkan clear ni? Walaupun orang cakap subhanallah. Okey, macam kita sebut tadi kan, clear ni apa? Jelas. Okey, hidup kita ni tadi Tuan Amir ada sebut pelangi. Okey, pelangi ni sangat sinonim dengan apa? Pelangi ni sangat sinonim dengan hujan lebat, awan mendung, dunia jadi gelap, ribut petih, apa lagi? Semua yang macam dahsyat-dahsyat. Okey? Tapi selepas semua itu ada apa? Pelangi. Pelangi ni kita kenal pelangi ada warna-warna yang cantik, yang indah dipandang mata. Orang kata bila kita pandang pelangi, kita rasa tenang, rasa orang kata happy, bahagia kan. Jadi itu yang saya kata, buku di dalam buku clear ini mengetengahkan kisah-kisah sebelum, orang kata kisah-kisah sebelum pelangi timbul. Kisah-kisah sebelum pelangi timbul. Jadi semua segala ribut taufan, macam sekarang situasi COVID-19 ni kan, wabak ni ramai sangat yang terkesan, ramai sangat yang orang kata apa, terluka secara emosi, secara ekonomi kan. Jadi kita rasa macam apa yang mereka perlukan, apa yang kita perlukan antaranya adalah motivasi. Dan buku clear ini macam cadangan saya lah kepada tuan-tuan puan-puan yang menonton, buku clear ataupun apa juga buku-buku motivasi kita boleh hadiahkan ataupun wakafkan. Macam alhamdulillah baru-baru ini ada dapat
wakaf daripada para orang kata apa, inilah Circle Akademi Bondeno juga, Circle Bondeno, kawan-kawan yang mewakafkan buku-buku bacaan ke pusat-pusat kuarantin, ke ward COVID-19. Tuan-tuan puan-puan, saya kata apa, buku-buku ini orang kata bila kita memang ada handphone tau, tapi ada sampai satu masa kita dah rasa macam kita perlukan sesuatu untuk mengisi hati kita, untuk mengubat luka di hati kita, untuk memujuk hati kita. Dan antara yang orang kata apa, antara yang sangat bermanfaat untuk kita salurkan adalah buku-buku motivasi. Di mana bila penulis pembaca baca, mereka rasa tidak dijudge. Okey, dia baca secara keseluruhan. Setiap muka surat, setiap topik tu, setiap orang yang berkongsi, setiap penulis yang berkongsi tu ada dia punya cerita masing-masing. Jadi dia akan mula berfikir, oh hari ini aku teruji dengan penyakit ini, orang lain pun teruji juga, bukan aku seorang je. Dia akan ada rasa macam tu. Even kawan saya yang seorang staff juga, dia bekerja dekat ward COVID-19, masa tu kami kan, masa orang kata apa, macam saya sekarang taklah, tapi kawan-kawan yang teruji dengan kepenatan, terpaksa kerja double shift kan. Jadi saya kata buku-buku ini pun sesuai untuk bacaan staff juga. Sebab staff ni pun manusia juga. Diorang pun ada, diorang punya penat diorang pun tahu mengeluh, diorang pun tahu juga nak menyalahkan kan. Diorang pun penat, bila kita dah penat tahu kan, macam-macam boleh keluar. Jadi itu saya kata antara benda yang kita boleh salurkan, yang kita boleh beri manfaat kepada orang lain adalah melalui kita hadiahkan ke, kita wakafkan ke buku-buku motivasi. Dan itulah saya rasa buku Clear memang sangat-sangat sesuai. Sebab apa, memang banyak yang setiap yang didukirkan dalam ni memang saya rasa kena dengan tema semasa kita. InsyaAllah. So nak dapatkan Clear ni, Ana ada jual juga ke macam mana? Okey, dulu memang kita ada ambil stok buku Clear. Tapi saya rasa macam sekarang ni saya agak susah untuk melakukan orang kata proses nak postkan dan sebagainya. Kekangan kat situlah. Jadi saya ambil stok. Tapi kalau ada kesempatan pada masa akan datang, insyaAllah lah. Sebab sebenarnya semalam saya memang ada beli, bila kita beli buku kita ni, kita akan beli lebih tau. Kadang-kadang kita hadiahkan kepada kawan yang datang pada kita berkongsi masalah. Dan kita rasa macam, okey, aku kena hadiahkan buku ni kepada dia. Bila kita bagilah buku tu kan. Jadi sebelum ni memang saya ada beli buku Blur dengan buku Clear banyak. Sekarang ni buku yang tinggal, buku Blur masih ada dekat saya. Buku Clear rupanya dah habis. Tapi nasib baiklah saya tak bagi yang saya punya ni. Memang tinggal satu. Dan alhamdulillah. Tapi kepada kawan-kawan yang rasa nak baca buku Clear, boleh dapatkan dekat Galeri Ilmu. Boleh cepat-cepat laju-laju hubungi Tuan Amir, insyaAllah. Oh, insyaAllah. Ana, terima kasih. Sedar tak sedar kita punya sesi ni dah 40 minit. Betul lah. Lebih daripada yang kita expect. Kita nak buat setengah jam. So, orang cakap untuk sesi yang pertama buku Clear, terima kasih banyak dan insyaAllah perkongsian kami selepas ni untuk buku Seadanya Kuliah 5. Itu kita target InsyaAllah Julai. Itu juga pukul 11 insyaAllah. Jadi pada kawan-kawan penonton, terima kasih banyak kerana beri soalan, bertegur sapa. Dan buku Clear ni walaupun orang cakap buku 2018, dia still tajuk sangat relevan. Dia tak ada terikat dengan tarikh-tarikh tertentu lah. Dan insyaAllah siapa-siapa yang tak dapat tonton live, kita letak dekat IGTV. Dekat IGTV kita letak. InsyaAllah. Tuan Ana, terima kasih banyak untuk sesi hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih juga Tuan Amir. Kepada yang menonton, maaf salah silap, andai terlebih bercakap ke apa. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.